saya Cikgu Juraidah bin Aiman serta Cikgu Ahmad Fitri. Kami adalah guru matematik sekolah ini dan kami dapati bahawa pelajar sekolah ini, iaitu murid sekolah ini, menghadapi masalah untuk memahami konsep putaran. Dan saya, ini adalah tahun saya yang ke-17 tahun mengajar, dan Cikgu Fitri sendiri berapa tahun, Fitri? Tahun yang ke-6. Tahun yang ke-6. Jadi kami telah memutuskan 2 tahun lalu kami telah mencari penyelesaian bagaimana tajuk putaran ini menjadi satu tajuk yang diminati di dalam kelas. Jadi maka setelah kami mencipta satu pembaris, iaitu pembaris JFS 90 darjah yang kami telah hantar untuk bertanding juga pada tahun 2015, dan pada ketika itu kami telah mendapat johan. Walau bagaimanapun pada ketika itu juri menyatakan bahawa kenapa pembaris JFS itu tidak kita buat satu bulatan. Maka kami berdua telah menyahut cabaran itu, dan bukan sahaja menyahut cabaran, malahan kebaikannya adalah untuk murid sendiri. Okey, bila tuan-tuan perhatikan di sini, bulatan yang tepat BYT, kami namakannya sebagai BYT, satu bulatan yang tepat di mana murid secara tidak langsung bila melihat alat bantuan ini, murid akan faham betapa pentingnya ikut arah jam dan lawan arah jam, serta objek dan pusat yang harus murid kuasai. Ya, bagaimana Cikgu Fitri? Selain itu Cikgu, bulatan yang tepat ini menurut pandangan saya sangat membantu murid saya dalam menguasai putaran yang melibatkan 90 darjah, 120 darjah, 180 darjah dan 270 darjah dengan baik, sama ada mengikut arah jam atau melawan arah jam. Okay. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya tajuk putaran ini ada terletak di dalam tingkatan 2 lah. Okay. Jika ditanya bagaimana untuk mendapatkan 45 darjah, sedangkan di sini kita hanya fokus kepada 90, 190 dan 270. Pada ketika tingkatan 2 ini, murid akan belajar pembinaan geometri. Di situ murid boleh menggunakan ilmu pembinaan geometri untuk membahagi 2. Contohnya untuk mendapatkan 45, murid akan menggunakan ilmu pembinaan geometri itu, iaitu pembahagi dua sudut, untuk mendapatkan 45 darjah, 15 darjah, 30 darjah. Maksudnya BYT ini adalah merentas tajuk di dalam matematik itu sendiri. Tidak semestinya untuk tajuk putaran, malahan untuk tajuk pembinaan geometri juga boleh diaplikasikan dalam BYT ini. Jadi pada kami, BYT ini sangat mudah untuk digunakan di sekolah sebagai alat bantuan kepada guru sendiri, kepada murid sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana kita memupuk murid itu minat belajar. Itulah yang paling penting. Dan selamat pagi. Pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara bagi membuat atau menghasilkan bulatan yang tepat. Apa yang kita perlukan adalah sekeping plastik lusinar yang sudah saya potong kepada 2 bahagian, pembaris, plastik berwarna, tali tangsi, jam pelukis dan permanent marker. Okey, langkah pertama sekali adalah saya akan membuat satu bulatan yang berjejari 6 cm. Saya ukur terlebih dahulu. Dan seterusnya saya terus membuat satu bulatan. Okey. Apa yang langkah seterusnya adalah saya tandakan terlebih dahulu pusat bulatan dan saya membahagikan bulatan kepada 4 bahagian. Okey, langkah seterusnya adalah saya akan menggunakan plastik berwarna sebagai anak panah. Saya potong terlebih dahulu untuk memastikan anak panah ini sesuai ataupun tepat untuk diletakkan pada bulatan yang tepat. Langkah seterusnya, dengan menggunakan jam pelukis, saya akan buat satu lubang di tengah-tengah plastik lusinar. Okey. Langkah seterusnya, dengan menggunakan tali tangsi, saya akan ikatkan anak panah kepada bulatan yang tepat.
pastikan anak panah ini diikat dengan ketat ya, supaya tidak tertanggal. Okey, seterusnya adalah saya akan buang bahagian tali tangsi yang berlebihan. Okey, seperti yang anda boleh lihat, siap sudah bulatan yang tepat. Tetapi terlebih dahulu adalah lebih baik kita akan label bulatan yang tepat ya. Okey, pada di tengah-tengah saya labelkan sebagai objek. Dan saya akan buat satu anak panah merujuk kepada ikut jam. Ikut arah jam. Dan saya akan lukis satu anak panah yang bertentangan. Dan saya akan label sebagai lawan arah jam. Okey, maklumat semua adalah penting untuk kita melabel di tengah-tengah ini sebagai pusat bulatan. Okey, dengan itu maka terhasillah sudah bulatan yang tepat. Okey, sekian saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Hai. Okey, hari ini cikgu akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan pembaris bulatan ajaib JF. Okey. Jadi kalau selama ni kita mencari putaran 90, 180 susah. Jadi ini adalah produk yang terbaik. Baru kawan-kawan cikgu dan kawan-kawan cikgu telah buat. Jadi kita akan belajar bagaimana menggunakan pembaris bulatan ajaib pada hari ini. Baiklah, cikgu akan tunjukkan satu persatu. Okay. Bermula dengan putaran 90 darjah. Okay, perkara paling penting untuk tajuk putaran adalah kita menentukan mana satu objek. Okey, untuk ini adalah objek. Kita tulislah supaya jangan salah. Kemudian kita tengok tentukan di mana satu pusatnya. Putaran 90 darjah lawan arah jam pada pusat. Okey, ini pusat. Pusatnya adalah 24. Jadi kita tulis sini pusat supaya kita jangan buat kesilapan. Okey, inilah bulatan ajaib. Bagaimana ajaib? Kerana kita letak. Okey, kita letak sahaja. Okey, pusat dan objek. Okey. Sekarang ikut arah jam atau lawan arah jam. Okey, untuk ini adalah lawan arah jam. Kita tandakan. Ini lawan. Jadi putar sahaja. Kita putar sahaja. Okey, siap cikgu betulkan. Okey. Kita putar dan kita terus nampak di sana. Kita telah mendapat jawapan iaitu 38. Maksudnya objek itu telah bergerak ke sini 90 darjah lawan arah jam, dan inilah image yang baru. Okey, ini 90. Okey, bagaimana kalau 270? Okey, lagi sama seperti tadi. Ini adalah objek. Kita tentukan objek. Kemudian kita tentukan mana satu pusatnya. Pusatnya adalah 24. Tulis pusat. Tolong tulis. Okey, jadi kita ambil lagi sekali pembaris bulatan ajaib ini. Kita letakkan tepat pusat dan objek. Okey, kita mau 270 lawan arah jam. Okey, kita tandakan menggunakan pensel. Tanda. Okey, tanda. So 270 lawan. Okey, ini lawan. Lawan, putar kemari. Baru 90. 90 tambah 90 180. 180 tambah 90 270. Nah, kita telah berjumpa di sini image-nya iaitu 29. 29. Okey, jadi bolehlah selepas ini kita akan buat latihan menggunakan pembaris bulatan ajaib JF.
Lepas tu kita cari pusat 1, 2. 1, 2 di sini, jadi saya tandakan dia sebagai pusat. Okey. Lepas itu menggunakan jangka lukis. Jangka lukis saya cucuk pensel pada objek, saya buat satu bulatan. Okey, kita akan dapat satu bulatan. Dia ada lebih ya. Lepas tu kita menggunakan pembaris, kita terus buat garis. Kata kuncinya adalah objek ke pusat. Gariskan satu bulatan. Dan di sini kita akan garis. Okey. Tepat sudah. Kita garis garisan dia. Lepas tu yang ini pun sama juga. Kita tandakan dia. Okey, 90 darjah. Kalau ragu-ragu lagi kita guna segitiga ni lah. Kita tandakan dia macam ni. Lepas tu terus kita garis supaya lurus. Kita dapat sudah kan yang empat bahagian. Lepas tu putaran 90 darjah ikut jam kan. Ikut jam kan belah sana kan. Jadi automatik di sini dapat sudah. Ini adalah image. Di mana image-nya adalah 3, 6. Siap. Atau kita boleh tanda sebagai A, katakan BYT kita ada apa kat sini? Kita ada lawan jam, kita ada ikut jam. Okey, selain daripada itu, sekiranya tak ada BYT, kamu rasa kamu boleh jawab soalan? Boleh, tapi tak boleh pilih lambat lah. Okey, okey, terima kasih. Pandangan BYT ke mana? Wah, dapat dia tiga makan di sana. Tiga makan. Panggil kuning. Semua sudah? Okey. Okey, ha. Okey, satu kumpulan lagi. Sudah? Saya. Adili Efren. Assalamualaikum, saya Muhammad Hanif dari SMK Taman Permainan Daun. Saya Dayang dari kelas 5 Alfa. Saya Nuraisyah Syaira dari kelas 5 Alfa. Saya Wadi Zaman dari kelas 3 Beta. Selepas adanya BYT ni, saya dapat lebih memahami Pergerakan putaran dari objek ke image. Dapat memahami konsep putaran 90 darjah, 180 darjah dan 270 darjah dengan mudah. Saya dapat melaksanakan konsep putaran dengan baik, cepat dan berkesan. Sebelum ni saya memang sangat susah untuk memahami
konsep ini sebab selalunya saya akan bertanya kepada rakan-rakan. Sebelum ini saya mencuba menjawab soalan yang melibatkan konsep putaran dengan sukar kerana saya menggunakan pembaris jangka lukis saja. Tapi sejak ada BYT ini saya dapat memahami konsep dan dapat menyelesaikan soalan itu dengan sendiri. Saya dari SMK Labuan setuju dengan kaedah BYT. Okey. Ia memudahkan jalan kerja macam itu. Memudahkan untuk tajuk apa ni? Penjelmaan untuk fokus kepada putaran. Bulatan tu untuk menyelesaikan masalah putaran. Amat berbuat hati dengan kaedah BYT ini kerana memberikan impak yang sangat begitu dan memudahkan kami untuk memahami. Bersetuju dengan kaedah BYT kerana ia memudahkan saya untuk mencari Image. Apa lagi yang kamu dapat daripada BYT? memudahkan untuk membuat huraian mencari image yang tersusah. Maksudnya kamu lagi senang faham konsep lah kan? Hai guys, saya Al-Azri bin Naviono dari merupakan bekas pelajar SMK Taman Perumahan Bedaun dan merupakan daripada batch 00 yang baru sahaja mengambil SPM tahun lalu. Dan saya ingin berterima kasih kepada Cikgu Juraida yang telah memperkenalkan pembaris BYT yang telah membantu saya untuk menjawab soalan SPM kertas 2 tahun lalu dalam bab bulatan, dan sebenarnya ia sangat membantu saya dapat menjawab dengan lebih mudah dan lebih berkesan. Thank you, Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Suryani Ellen Rice Oxley, School Improvement Specialist Coach dari wilayah Persekutuan Labuan. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada pasukan inovatif dari SMK Taman Perumahan Bedaun yang telah menghasilkan pembaris yang sangat awesome, sangat menarik, sangat membantu murid untuk menjawab soalan putaran bagi mata pelajaran matematik. Murid-murid kelihatan amat seronok, amat teruja dan amat gembira kerana mereka dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan putaran dengan begitu mudah kerana mereka menggunakan pembaris BYT. Tahniah kepada semua ahli pasukan. Tahniah kepada pasukan inovasi berkumpulan menengah SMK Taman Perumahan Bedaun, wilayah Persekutuan Labuan. Saya sangat menggalakkan dan menyokong usaha guru-guru menghasilkan inovasi untuk PDPC mereka. Inovasi BYT yang dicipta oleh Cik Juraida Aman dan Encik Ahmad Fitri amat membantu murid-murid tingkatan 2, 3 dan 5 untuk memahami konsep putaran. Saya doakan mereka berjaya dalam pertandingan inovasi tahun ini. Walau apapun keputusan, BYT tetap memberi impak yang positif kepada murid-murid SMK Taman Perumahan Bedaun.